yang mana peserta telah bersedia, boleh kita onkan kamera. Jika tidak, tak apa. Speaker, mikrofon, ketika speaker kita beri taklimat, jangan onkan. Okay, jika ada apa-apa soalan, boleh tulis di ruang komen, ataupun boleh voice selepas sesi speaker beri taklimat. Okey, topik kita hari ini adalah Green Z. Okey, tanpa membuangkan masa, saya akan menjemput Alia Syahadan untuk berkongsi tentang produk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Biar saya nak sharekan skrin ni sekejap. Sorry. Okey, sementara tu suara saya jelas kan? Tak putus-putus. Kalau putus-putus tolong bagi tahu. Jelas. Okey, saya nak stopkan presenting. Patutlah tak boleh sebab tadi kita ada orang baru nak masuk. So saya kena masukkan diorang sekali. Okey, untuk yang baru pertama kali, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Alia Syahadan. Dah beberapa tahun dalam syarikat Shangho. Dan malam ini insyaAllah saya akan buat perkongsian tentang produk. Bagi yang pertama kali join, kita selalu buat meeting ni tiap-tiap minggu dan kita akan share pasal produk atau kesihatan atau bisnes. So malam ni saya ambil bahagian tentang produk iaitu one of the hot products Shangho selain daripada kopi. Ini pun sebenarnya hot product, bukan hot seller yang banyak dibeli tapi yang sering kali digunakan iaitu Green Z. Kenapa saya cakap sering kali digunakan yang paling banyak sekali sebab kopi, kalau kita cakap pasal kopi kadang-kadang ada yang kata tak minum kopi kan. Tapi bila kita cakap pasal ubat gigi, jarang pula orang kata dia tak gosok gigi, betul tak? Okay, so jom kita tengok apa dia berkenaan dengan Green Z ni. Saya cakap gigi sihat, gigi yang lebih sihat lebih cantik. Okey, gigi sihat lebih cantik, betul-betul. Abaikan perkataan-perkataan yang tak berkenaan ya. Okey, so apakah dia penjagaan kebersihan gigi yang baik? Sebenarnya antara penjagaan kebersihan gigi ni recap je lah, semua orang secara amnya tahu kita tak boleh berkongsi berus gigi dan kita perlulah menukar ataupun digalakkanlah tukar berus gigi. Apa dia punya indication kita nak kena tukar berus gigi bila dia punya bulu berus tu dah macam kembang kan. So itu adalah indikator untuk kita tukar berus gigi kita supaya gigi kita kekal sihat dan segar lah. Selain tu bila waktu yang elok untuk kita berus gigi sebenarnya setiap kali selepas makan, terutama sekali sebelum tidur. Dan kita galakkanlah anak-anak kita sejak kecil untuk menjaga kebersihan gigi, especially budak-budak ni kadang-kadang dia lupa nak gosok gigi sebelum tidur kan, dan juga makan kalau tidak dikawal, dia orang banyak makan processed food yang banyak meninggalkan sisa-sisa dalam mulut. Jadi kita kena latih anak kita daripada kecil gosok gigi, dan kalau boleh hingga ke umur 8 tahun kita kena still bimbing dia. Kita kena still supervise lah, walaupun dia boleh gosok gigi sendiri, sentiasalah supervise supaya bila dah besar nanti dia akan jadi natural lah dia punya penjagaan gigi. Dan jika tak sempat sangat nak gosok gigi setiap kali lepas makan, memadai kita berkumur saja. Okay, so itu antara basic lah untuk kita nak menjaga kebersihan gigi. So antara topik hangat lah kalau kita nak katakan tentang ubat gigi ni, orang selalu kata tentang Florida. Kita selalu war-warkan Green Z kita adalah ubat gigi tanpa Florida. Tapi ada juga yang masih belum tahu Florida ni sebenarnya tak baik. Sebabnya dah bertahun-tahun lamanya iklan-iklan di TV, iklan-iklan di media massa mengatakan
ubat gigi mestilah mengandungi fluorida, barulah bagus, betul tak? Jadi sekarang ni kita ada internet dan sumber-sumber lain untuk kita dapatkan dia punya kesahihannya, betul ke tidak fluorida ni bagus. So jom kita tengok kenapa fluorida ni perlu ada dalam ubat gigi, kata orang. Sebenarnya fungsi fluorida dalam ubat gigi kebanyakan ada fungsinya. Salah satu adalah katanya fluorida boleh melindungi gigi daripada berlubang. Okey, katanya. Tapi saya dulu masih kecil pun saya tetap ada gigi berlubang ya, walaupun saya dulu kecil-kecil memang menggunakan ubat gigi yang berfluorida lah kan, sebab dulu semua ubat gigi rasanya berfluorida. Lepas tu fluorida pula dikatakan sebagai agent remineralize, sebab ini maksudnya bila kita ada fluorida ni memang ada secara semula jadi pun dalam makanan-makanan yang lain, dan jika kita makan boleh mengakibatkan mineral gigi terhakislah sedikit. So katanya fluorida ni sebagai ejen untuk remineralize semula pada animal gigi tu. Okay, fluorida juga dikatakan boleh mencegah osteoporosis, dan juga fungsi utamanya adalah untuk tebalkan animal gigi, dan juga ia dikatakan boleh bantu mengelakkan karies gigi. Okey, itulah antara sebab kenapa mereka masukkan fluorida ni dalam ubat gigi. So nampak macam okey lah, macam bagus lah juga kan fluorida ni. Tapi apa pula keburukan fluorida ni? Ada keburukan tak? So sebenarnya antara keburukan fluorida, dia boleh mengakibatkan fluorosis. Fluorisis. Fluorisis ni apa? Dia macam mengakibatkan gigi menjadi seperti ada tumpuk-tumpuk yellowish atau brownish, okay, pada gigi. Dia boleh mengakibatkan fluorosis jika pengambilannya berlebihan katanya. Dan pengambilan berlebihan fluorida juga dikatakan boleh merosakkan tulang. Okey, tadi kita dah kata, tadi katanya fluorida tu boleh membantu remineralize lah dan sebagainya, tapi dia boleh mengakibatkan kerosakan tulang jika diambil secara berlebihan. Pengambilan secara berterusan juga telah ada bukti kajian mengatakan boleh menjejaskan saraf otak. Dan pengambilan pada kadar tinggi juga boleh menjejaskan sistem pembiakan manusia. So ini antara beberapa keburukan fluorida lah. Ada banyak lagi keburukan lain. Ini saya dapat daripada sumber medicalnews.com, medicalnewsstory.com. Okay. Dan ada lagi beberapa sumber yang menyatakan tentang keburukan fluorida. Jadi ada juga yang kata kalau nak ambil ubat gigi berfluorida, pastikan yang telah dapat kelulusan. Maksudnya katanya fluorida ni jika diambil berlebihan saja berbahaya, ataupun jika termakan saja bahaya. Tapi jika kita ambil sesuatu tu secara harian, ada tak kebarangkalian dia diambil secara berlebihan? Ada kan? Dan jika kegunaannya adalah dalam mulut, adakah kebarangkalian kita tertelan benda tu? Of course ada. Okay, so adakah kita nak take the risk, mengambil risiko tersebut? Terpulanglah pada anda. Okay. Seterusnya, saya nak perkenalkan Greenzy, iaitu ubat gigi serbaguna tanpa fluorida. So siapa yang tak pernah, ada ke kat sini yang tak pernah tengok lagi Greenzy atau tak pernah guna lagi? Jika ada ahli baru kat dalam ni, jika tak pernah guna ataupun tak pernah tengok Greenzy tooth gel kita, memperkenalkan, inilah dia ubat gigi keluaran Chuanghou yang sangat-sangat istimewa. So apa yang istimewanya kat dalam Greenzy ni sebenarnya? Selain dia tak ada fluorida, malam ni saya nak sharekan tentang dia punya ramuan. Okay, bahan-bahan dalam dia. So antara bahan aktif kat dalamnya adalah ada ekstrak miswak, ekstrak kayu sugi dekat dalam kita punya Greenzy. Ini sebenarnya antara formula terbaru Greenzy ya, sebab Greenzy ni dah bertahun-tahun sebenarnya dikeluarkan. Tapi dalam formula yang terbaru ni ada ekstrak miswak. Okay, so apa fungsi ekstrak miswak ni? Kita tahulah ya, kayu sugi ni memang sangat-sangat bagus. So antara kebaikannya ialah dapat meningkatkan rembesan air liur. Kan air liur sangat-sangat bagus dalam mulut kita untuk membantu pencernaan makanan.
Okey. Dan ia juga dapat mengawal keseimbangan nilai pH dalam mulut. So tak adalah terlampau acidic atau terlampau beralkali. Selain daripada itu, sebenarnya ekstrak miswak dapat mengurangkan pembiakan bakteria plaque dan juga ini menjadikan ia adalah satu pencegahan berganda daripada kerosakan gigi dan gusi. Okey? So kita sangat-sangat appreciate lah Syangho dapat masukkan ekstrak miswak ni dalam kita punya green tea. Okey, selain daripada itu kita ada bahan kedua iaitu Nano-Ganoderma lucidum iaitu ekstrak linzi yang telah dinanonizekan. Nanonize ni maksudnya dalam molekul yang sangat-sangat halus yang boleh meresaplah dalam kita punya um, rongga-rongga. Okey, itu yang menyebabkan maaf saya tak sempat nak check apa dia mutant streptococcus ni, tapi ini adalah daripada kita punya website, so insyaAllah dia punya maklumat dia sahih. So ekstrak linzi ni dapat mengawal mutasi pembiakan bakteria dan juga mencegah plak dan kerosakan gigi. Dan dalam linzi kita tahu kita ada triterpenes, ada polisakarida, pernah dengar kan? So polisakarida dalam linzi ni sebenarnya membantu mempergiatkan peredaran darah tisu-tisu di gusi. Sebab itu siapa yang sakit gigi, kita selalu kata lumurlah green tea banyak-banyak kat dalam dekat kawasan yang sakit tu, sebab kita tak tahu sebab apa kan. Kita tahu dia berkesan saja. Tapi rupa-rupanya sebab ada ekstrak linzi ni dan ekstrak linzi ni mengandungi polisakarida yang boleh mempergiatkan peredaran darah tisu-tisu pada gusi. Selain itu, ekstrak linzi juga mengaktifkan mucus oral untuk penjagaan kesihatan mulut. Okey. Seterusnya, selain tu kita ada ekstrak neem. Okey. Betul Okey, ekstrak neem dalam green tea berfungsi untuk mengelakkan gigi menjadi kuning. Dia bukannya memutihkan gigi, bukan macam bleaching Bleaching gigi tu sangat-sangat bahaya kan. Sekarang ni ada trend orang memang jual benda-benda yang sangat-sangat mudah nak beli kat Shopee dan sebagainya, jual benda untuk memutihkan gigi. Itu sangat-sangat bahaya sebenarnya. Tapi yang ini adalah mengelakkan gigi menjadi kuning. So naturally kita punya warna gigi memang macam off-white kan. So dia hanya mengelakkan jadi lebih kuning. Sebab tadi kita dah tahu kan, pengambilan Florida berlebihan boleh menyebabkan gigi jadi a bit brownish sebenarnya. So ekstrak neem ni pula dia mengelakkan gigi jadi terlampau kuning dan mencegah pendarahan atau sakit gusi. Sebenarnya orang yang ada masalah mulut berbau tu mungkin sebab gusi dia berdarah, sebab tu mulut dia berbau ataupun bau daripada dalaman. Tapi jika bau tu datang daripada gusi berdarah, jika ekstrak neem ni dapat bantu mencegah pendarahan sekaligus dapatlah mencegah masalah mulut berbau tersebut. Ekstrak neem ni juga boleh mengelakkan radang yang disebabkan oleh gigi rosak dan pada masa yang sama boleh menyihatkan gusi dan mencegahkan ulcer mulut. Selain daripada itu ada juga ekstrak aloe vera. Aloe vera ni kita tahulah dalam kebanyakan produk-produk kulit, produk kebersihan diri memang mengandungi aloe vera sebab dia ada banyak manfaat. Jadi aloe vera ni dalam green tea fungsi dia antaranya bantu memperbaiki permukaan gusi, mencegah karang gigi, membunuh bakteria dan juga berkesan untuk mengekalkan kebersihan mulut. Xylitol. Xylitol ni dia bersifat manis, segar dan berhaba rendah. Jadi dia kalau rasa green tea tu kadang-kadang ada orang yang termakan tu kan, sebab sedapnya mungkin sebab ada xylitol ni kot. Dan dia sebenarnya fungsi dia sebenarnya adalah mencegah pembentukan plak dan juga dia ni tidak mudah menghasilkan bahan berasid yang disebabkan oleh penampaian mikroorganisma. So kalau mulut kita ada sisa-sisa makanan yang mungkin ada sisa-sisa yang tak dibersihkan dengan baik, kadang-kadang ada certain ubat gigi yang boleh menyebabkan boleh menambahkan acidic dalam mulut kita disebabkan oleh penampaian mikroorganisma tersebut. Tapi xylitol tidak memberi kesan itu. Okay.
Selain itu ada klorofil yang fungsi dia untuk mencegah pendarahan gusi. Again, mulut berbau mungkin adalah disebabkan oleh pendarahan gusi, dan jika gusi berdarah tu dapat diselesaikan, insya-Allah mulut berbau pun akan selesai. Klorofil ni juga bantu menguraikan sisa makanan di dalam celah-celah gigi dan berkesan untuk meredakan gusi yang sensitif. Okey, sebab itulah orang yang ada masalah gusi sensitif memang sangat-sangat sesuai menggunakan kita punya Green-Z. Okey, Green-Z kita sebenarnya adalah dia punya tekstur dia gel transparent. Okey, dia memang warna hijau tapi dia transparent gel. Dan dia sebenarnya mengurangkan geseran ketika memberus gigi, uh, dan ini sebab dia kurang geseran tu dan mengelakkan kecederaan animal. Sebab ada setengah yang tadi saya ada baca kebanyakan ubat gigi dia mengandungi something macam calcium phosphate ke macam tu, dia memang a bit apa kata orang macam kasar sikit. Dia tak adalah kasar macam pasir tu, tapi dia bukan lembut sebab fungsi dia adalah untuk nak membersihkanlah minyak-minyak kat gigi tu lebih mudah katanya. Tapi jika kita gunakan abrasive, that's the word, tekstur yang abrasive tu, dia akan macam merosakkan animal gigi, menghakis. Okay, kita punya lembut saja gel dia, transparent. Yang paling best sekali dalam Green-Z tooth gel kita, foaming agent tersebut iaitu agent pembuih adalah daripada ekstrak kelapa dan jagung. Very very safe. Okay, sangat lembut, sangat selamat dan paling penting tidak beracun. Jadi kalau tak beracun daripada kelapa dan jagung, bermaksud jika tertelan sekalipun, InsyaAllah memang selamat. Okey, tak berbahaya. Tak seperti Florida tadi yang jika diambil berlebihan boleh merosakkan macam-macam dalam badan. Okey, dan juga ekstrak kelapa dan jagung ni berfungsi juga untuk menentang bakteria. Last but not least, kita ada ekstrak pudina. Fungsi dia adalah untuk memberikan kesegaran bau dan rasa, tak pedas. Okey, Green-Z kita memang anak-anak saya pun pakai Green-Z, tak ada rasa pedas. Kita tak perlu ada flavor apa-apa ubat gigi ya. Diorang memang daripada kecil memang gunakan Green-Z, dan oleh itu semua orang satu family boleh menggunakan ubat gigi yang sama. Okey, tak perlu nak tukar-tukar. Okey, so apa dia manfaat lain Green-Z ni selain digunakan sebagai ubat gigi lah kan? Selain daripada ubat gigi, kalau pernah dengar sharing orang-orang lain tentang Green-Z, ada yang digunakan untuk macam-macam kan? So, saya nak sharekan antara beberapa testimoni yang saya ingat lah ya. Mana pula dia punya ni? Okey. Ada yang kata Green-Z ni boleh melegakan ulcer dalam mulut. Ya, kalau ada ulcer kat dalam mulut, ulcer yang macam apa orang kata mati ikan tu kan. Letak saja Green-Z dekat ulcer tersebut dan biarkan saja. Kan tadi kita kata bahan-bahannya insya-Allah selamat, ada ekstrak jagung, ekstrak kelapa, pudina, semula jadi. Semuanya benda-benda yang macam almost food grade lah. Okey, memang sangat-sangat semula jadi. Kalau tak silap nanti 9% natural kot kan semua bahan-bahan dia. Jadi kalau saya sendiri ada ulcer, saya letak Green-Z tu, lepas tu saya baring saja. Dan kadang-kadang tertidur sekali lah. Nanti bila dah bangun nanti insyaAllah lega lah ulcer tersebut. Okay. Lagi selamat lah daripada kita gunakan ubat B tu kan. B yang untuk ulcer tu. Okay, selain tu siapa yang pernah guna untuk cekam? Cekam ni saya pernah guna Green-Z untuk cekam, memang sangat-sangat efektif. Cekam tahu kan yang dekat selalu dekat ibu jari kaki tu kan. Lumur lah Green-Z, lumur ya, jangan sapu nipis-nipis macam tu. Lumur sampailah dia tak tahulah apa macam mana dia buat kerja dalam tu, mungkin sebab ada ekstrak linzi dan sebagainya kan. Dia memang bantu melegakan kecam tu, kecam pula, cekam tu, dan tak sakit dah lepas tu, memang tak sakit dah lepas tu. Okay, selesai masalah cekam.
Okey, masalah mulut berbau macam tadi kita ada mention beberapa ingredients yang memang boleh bantu melegakan pendarahan gusi. Dan ada satu testimoni dikongsikan dalam meeting DHQ, kalau tak silap. Sebelum ni dia sepasang suami isteri. Sebelum ni rasanya suami dia ada masalah mulut berbau, tapi isteri dia ke vice versa lah macam tu kan. Pasangan dia macam tak sampai hati nak bagi tahu kan. Tapi bila dia start menggunakan Green pasangan dia realise, mulut dia dah tak berbau. Lepas tu dia cakap, you tahu tak, dulu you punya mulut ni berbau tau. Sekarang ni dah tak bau. Okay, so daripada situlah baru dia sedar. Baru dia tahulah selama ni bau mulut dia mengganggu orang di sekeliling. So Alhamdulillah lepas dia gunakan Green Zee, memang masalah mulut berbau dia dah tak ada. Okay, so selain daripada tu, siapa yang selalu ada banyak jerawat merah tu, boleh cuba letak kita punya Green Zee sikit pada jerawat yang tengah merah tu ke kan. Dia boleh bantu untuk keringkan atau kecilkan jerawat dengan sangat cepat. Okay, selamat untuk jerawat, jangan risau. Melegakan gatal-gatal kulit. Ya, kalau dulu masa anak saya ada eczema pun yang tengah gatal-gatal tu kan, ataupun sekarang ni lah tengah gatal-gatal, cuci je tangan kita dengan Green Zee, boleh bilas ataupun biarkan saja Green Zee tu pada kulit dan sampai kering. Bila dah lega, mula-mula dia mungkin rasa berangin, sedap kan, tapi lama-lama tu bila rasa berangin tu dah hilang, insya-Allah rasa gatal tu pun hilang sama. Ataupun jika ada sesiapa yang ada masalah resdung, kadang-kadang hidung gatal kan. Hidung gatal tu cucilah muka dengan Green Zee. Biarkan lama sikit Green Zee dekat bahagian yang gatal tu. Lepas tu boleh biar sampai kering, tak ada masalah. Atau lepas tu nak bilas pun boleh. InsyaAllah memang akan dapat bantu untuk kurangkan gatal tersebut. Okay, so itu sahaja perkongsian saya hari ini. Mungkin saya lupa nak add on lagi satu slide berkenaan dengan harga. Okey, harga Green Zee adalah RM14 sahaja untuk ahli, dan untuk bukan ahli adalah RM16, dan PV-nya ialah 11 PV sahaja. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya. Ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak serahkan balik pada MC. Terima kasih VM Alia kita atas perkongsian tentang ubat gigi Green Zee